Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali Cikgu Syah dalam ruangan Apa Kata GBK dengan tajuk pada hari ini penyelesaian masalah. Sebagai manusia, sebagai seorang manusia, kita tidak dapat lari dari masalah. Okay, menghadapi masalah merupakan sebahagian daripada kehidupan kita seorang manusia. Kita perlu hadapinya dan menyelesaikannya dengan sebaik mungkin. Ada setengah orang dengan masalah, dia akan bertambah kuat untuk menghadapi kehidupannya yang akan datang. Ada juga yang sebaliknya. Dengan kehadiran ujian, cabaran, masalah, dia jadi semakin lemah. Sebab dia tidak mampu menguruskan masalah itu dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita pergi lebih jauh, adik-adik, anak-anak perlu tahu terlebih dahulu, apa itu masalah? Masalah ialah berlaku kepada seseorang ataupun kita sendiri sesuatu yang sukar. Yang berlaku pada keluarga kita, contohnya pada suatu hari berlaku ibu bapa kita terlibat dengan kemalangan. Na'udzubillah min zalik. Kita sama-sama minta jauh. Bila terlibat dengan kemalangan, mak ayah kita tidak berlaku kecederaan. Namun berlaku kecederaan pada kereta yang dinaiki. Berlaku kerosakan pada kereta yang dinaiki. Kereta itulah yang digunakan untuk mak ayah hantar anak-anak pergi sekolah. Dengan kereta tu jugalah mak atau ayah gunakan untuk pergi kerja. Jadi bila kereta rosak dan terpaksa dihantar ke pusat membaiki kereta dalam tempoh yang lama, keadaan ini agak menyukarkan perjalanan kehidupan keluarga, anak-anak, adik-adik pada waktu itulah. Jadi ini menimbulkan satu masalah yang perlu diuruskan, macam mana nak teruskan kehidupan dengan kereta tiada, dengan kesukaran yang berlaku. Itu sebagai salah satu contoh. Jadi sesuatu yang, situasi yang sukar. Kemudian yang kedua ialah masalah juga sesuatu perkara yang merisaukan. Ialah bila kereta tak ada, risau. Macam mana nak urus anak, macam mana nak pergi kerja. Kemudian yang ketiga ialah masalah tu juga ialah satu perkara yang mesti dan perlu diselesaikan. Sama ada dalam tempoh segera ataupun boleh dalam tempoh yang lama, tu bergantung pada masalah, bagaimana masalah tu, status masalah tu. Kemudian masalah ni juga dia mengganggu kehidupan kita. Bila berlaku sesuatu, kehidupan kita jadi macam, ialah bila risau, bila risau, jadi dia akan mengganggu kehidupan kita jadi tidak tenteram. Apa lagi? Masalah ni juga ialah dia satu bentuk ujian. Macam tadilah kereta rosak, kemalangan, sebab kemalangan. Satu bentuk ujian dan juga cabaran yang memerlukan tindakan dengan seberapa segeralah. Oleh yang demikian, bila berlaku sesuatu masalah, jadi kita perlukan penyelesaian. Persoalannya, kenapa kita perlu selesaikan masalah yang kita hadapi? Yang pertama, untuk mengelakkan berlakunya masalah lain. Kalau kita tak selesaikan masalah tu, akan timbul masalah lain. Masalah jadi bertimpa-timpa. Sebagai contoh, dalam isu tadi, kalau isu pengangkutan kereta rosak tadi tak diselesaikan, tidak ada kereta ganti contohnya, jadi akan timbul masalah lain. Mungkin anak-anak yang ibu bapanya tidak ada kereta tadi, lambat pergi sekolah, waktu boleh pergi sekolah lah, sekarang memang duduk kat rumah. Bila kereta rosak tak diselesaikan, akan timbul masalah lain. Sebab tak ada kereta, lambat pergi sekolah ataupun tak datang terus sekolah. Dengan sebab tak ada pengangkutan, mak ayah tak boleh nak pergi kerja. Bos marah.
Dan akhirnya bila tak boleh pergi kerja, bos marah, mungkin akan berlaku masalah yang lebih teruk, kena potong gaji, kena buang kerja dan sebagainya. Itu sudah sampai ke peringkat yang lebih teruk lah. Jadi untuk mengelakkan berlakunya masalah lain yang bertimpa-timpa. Kemudian yang kedua, kenapa perlu juga kita nak selesaikan masalah ni? Satu, untuk mengelakkan kita tertekan, kita stres. Okay? Cikgu dah bagi tahu tadi, masalah ni satu bentuk perkara yang merisaukan. Bila kita risau, kita stres, bila kita selesaikan masalah tu, kita akan selesailah, kita akan tak stres lagi dan kita akan lebih tenang sebab masalah tu telah diselesaikan. Okey, yang ketiga, cikgu dah sebutkan tadi, bila kita selesaikan masalah tu, hati kita akan lebih tenang, kita lebih seronok, kita akan lebih bahagia dalam menjalani kehidupan kita sehari-harian. Ada 6 langkah dalam kita nak menyelesaikan masalah. Langkah yang pertama iaitu kenal pasti masalah. Okey, bila berlakunya satu-satu masalah, kita kena kenal pasti betul-betul masalah yang kita hadapi. Okey, bila kita dah faham masalah yang kita hadapi, barulah kita boleh pergi ke step berikutnya. Okey, kita kena pastikan betul-betul masalah yang kita hadapi, apa masalahnya, apa punca masalah tu, siapa yang terlibat dalam masalah tu. Sebagai contoh, kalau dalam melibatkan kemalangan kereta tadi, masalahnya ialah sekarang ni kereta tak ada, okay, untuk menguruskan anak-anak dan ibu bapa pergi bekerja. Okay. Jadi siapa yang terlibat? Okay. Masalah ni akan melibatkan semua orang lah bila kereta tak ada. Okay, akan melibatkan semua orang. Tak boleh hantar anak pergi sekolah, ibu bapa tak boleh pergi kerja, tak boleh nak digunakan untuk pergi beli barang dan sebagainya lah. Jadi fahamkan dulu masalah tu betul-betul. Okey, bila dah faham masalah tu betul-betul, kita kena senaraikan pilihan yang ada untuk kita nak selesaikan masalah kita tu. Okey, sebagaimana contoh yang cikgu berikan, bila ibu bapa kita terlibat dalam kemalangan, kereta perlu berada di pusat baik pulih kereta, maka terganggu kehidupan anak-anak dan keluarga lah. Jadi satu keluarga berbincang ni, mak dengan ayah bincang, dengan anak-anak sekali bincang. Okey, macam mana kita nak buat ni? Okey, kereta tu perlu berada di bengkel lama juga. Okey, rosak teruk 1 bulan lebih kurang. Okey, jadi selesaikan. Okey, option yang pertama, pinjam kereta jiran. Okey, itu option yang pertama. Pinjam kereta jiran. Sebab jiran sebelah rumah tu, dia ada kereta lebih dari satu. Okey, yang kedua, apa lagi? Mungkin ada adik mak kita, ada adik mak kita yang tinggal di Kuala Lumpur contohnya, dia ada satu kereta yang tak digunakan. Okey, dia guna motor. Okey, dia guna motor untuk pergi bekerja, tak guna kereta sebab dia nak mengelakkan dari jam. Okey, tu pilihan yang kedua. Yang pertama tadi, pinjam kereta jiran. Lama tu nak pinjam tu, 1 bulan. Yang kedua, mak ada adik tinggal dekat Kuala Lumpur, adik ada kereta, kereta tu tak digunakan sebab dia pergi bekerja guna motor untuk elak jam. Okey, kemudian yang ketiga, apa lagi? Kemudian yang ketiga, kereta ayah dekat kampung, kereta atuk. Atuk ada satu kereta dekat kampung tak digunakan, tapi kena repair dululah kereta tu. Okey, cuma kereta atuk tu jauh. Okey, kampung dekat Kelantan. Satu perkara juga kena difikirkan tu, macam mana nak bawa datang ke Selangor ni. Okey, tu jadi ada berapa dah option pilihan tu. Satu, pinjam dengan jiran. Yang kedua
pinjam kereta adik. Yang ketiga, pinjam kereta atuk dekat kampung. Kemudian yang keempat, mungkin sewa kereta. Kalau mak ayah adik-adik berduit, sewa kereta untuk 1 bulan. Jadi tu ada 4 pilihan. Apa? Uh, 4 pilihan untuk nak selesaikan masalah yang dihadapi ketiadaan kereta buat masa terdekat ni. Okey, apabila kita dah senaraikan pilihan yang ada, kita perlu buat penilaian setiap pilihan tu. Yang mana yang lebih baik untuk kita pilih. Sebagai contoh yang pertama, katakanlah pilihan tadi yang pertama, pinjam kereta jiran. Kita pun buat penilaian. Nak pinjam kereta jiran untuk tempoh 1 bulan lama ni. Tak sampai hati pula ni nak pinjam kereta jiran ni. Kan? Kalau dalam tempoh sebulan tu rosak, macam mana? Satu hal pula nak kena baiki. Okay? Jadi kita fikir macam tu. Kemudian pilihan yang kedua, pinjam kereta kakak. Pinjam kereta kakak. Pinjam kereta kakak. Kakak ada, bukan pinjam kereta kakak, pinjam kereta adik. Okey, adik tinggal dekat Kuala Lumpur, dia pergi kerja guna motor sahaja. Dan dia pun belum kahwin lagi. Kan? Okey, tidak ada keperluan sangat menggunakan kereta tu. Kemudian yang ketiga, pinjam kereta atuk dekat kampung. Okey, tapi masalah juga tu pinjam kereta atuk dekat kampung. Dah lah kereta tu lama tak guna. Nak kena baiki lagi kan. Berapa tu habis tu nak baiki tu. Dah lah nak kena bayar lagi yang kereta yang rosak dekat bengkel tu. Kemudian satu hal, siapa nak bawa datang ke Selangor ni kan, dari kampung jauh. Kampung dekat Kelantan. Satu hal juga tu kan, tak ada masa. Mak ayah pun sibuk kerja. Kan? Okey, kemudian pilihan yang keempat ialah sewa kereta. Okey, dah tanya orang yang bagi sewa kereta tu, dia cakap 100 satu hari untuk sewa kereta. Mahalnya kan. Cuba darab 100 darab 30 hari. Tak ke 3,000 okay, untuk sewa kereta, dah lah nak kena bayar lagi kan. Dekat bengkel yang tempat baiki kereta tu. Okay, jadi tu antara pilihan-pilihan. Jadi kita pun buat penilaian supaya kita dapat pilih pilihan yang dekat di hati kita. Okey, baik. Apabila penilaian setiap pilihan tu kita dah buat, kita pun buatlah pilihan. Jadi rasa-rasa pilihan yang mana yang sesuai. Okey, kalau cikgu pilihan yang kedua yang cikgu rasakan lebih tepat dan lebih kurang memberi kesan pada orang lain. Dan kurang memberi kesan keuangan pada keluarga kita lah, mak ayah kita. Jadi cikgu pun buat pilihan untuk melaksanakan tindakan yang kedua, iaitu pinjam kereta adik yang tinggal di Kuala Lumpur. Okey, apabila kita dah buat pilihan, maka langkah seterusnya kita buatlah tindakan. Okey, bila kita dah pilih pilihan yang kita ingin lakukan, kita pun buat tindakan, iaitu kita pilih untuk pinjam kereta adik. Okey, apa lagi? Okey, kakak ni pun, kakak tu ibu kita tu, call adik dia dekat Kuala Lumpur sana. Ceritakan masalah yang berlaku. Okey, seorang adik yang baik, yang memahami, dia akan faham masalah kakak dia. Dan insya-Allah dia akan memberi pinjam. Okey, kakak pun nanti berilah sagu hati pada adik sebagai orang kata balasan atas pinjaman yang diberikan. Okey, telefon adik. InsyaAllah adik pun dah setuju untuk memberi pinjam kereta tersebut. Jadi plan lah bila nak ambil kereta tu. Okey, mungkin ayah pergi naik komuter ke, pergi Kuala Lumpur kan, pergi naik komuter, pergi naik pengangkutan awam untuk ambil kereta daripada adik dan bawa balik ke rumah di sini. Okey, jadi selesai masalah tu. Okey, untuk langkah yang terakhir sekali, bila dah buat tindakan tadi, nilai semula sama ada berjaya atau tidak untuk mengatasi masalah
ketiadaan kereta bagi membantu menyelesaikan apa, nak hantar anak pergi sekolah, ibu ayah pergi bekerja. Uh, Berjaya tak, membantu tak tindakan yang diambil tu. Jadi kita buat penilaian semula. Sekiranya tak berjaya, contohnya kereta tu ada masalah, kita perlu buat senaraikan pilihan lain lah untuk tindakan yang seterusnya. Okey, jika berjaya, alhamdulillah. Sekian sahaja perkongsian cikgu untuk hari ini. Langkah-langkah tadi boleh diaplikasikan kepada masalah-masalah lain juga, bukan masalah kereta sahaja. Jadi selamat mencuba. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.